Assalamualaikum dan selamat petang semua. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Jumaat 17 Disember 2021 bersamaan 12 Jamadil Awal 1443 Hijri. Ingat, Pastikan Saya baru kongsi, tak pasti jangan sesekali kongsi. Baik, kita teruskan. Menurut Tenaga Nasional Berhad TNB, orang ramai diminta berwaspada dengan pautan yang menawarkan wang tunai sempena ulang tahun TNB. Jangan klik dan abaikan pautan berkaitan TNB yang menawarkan wang tunai sempena ulang tahun TNB. Sila rujuk platform rasmi TNB untuk mengetahui sebarang info terkini. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ memandang serius isu tular #ViralJPJ yang disebarkan melalui media sosial baru-baru ini. Orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang iklan yang ditawarkan, iaitu lesen tanpa uji yang menyatakan tiada lagi ujian praktikal dengan JPJ seperti yang dibuat naik oleh individu yang tidak bertanggungjawab bernama Irfan Fan melalui laman Facebook penduduk Alostar, Jitra, Changlun, Sungai Petani pada 12 Disember 2021. JPJ ingin menegaskan bahawa maklumat yang dimuat naik adalah palsu dan tidak sah. Dalam hal ini, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dan menghubungi pejabat JPJ yang berdekatan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Waspada berita palsu tentang variant of concern Omicron. Dapatkan maklumat sahih dari laman web WHO, US CDC, portal KKM dan lain-lain sumber media rasmi yang boleh dipercayai. Bagaimana anda boleh melindungi diri anda dan keluarga daripada jangkitan VOC Omicron? Tangguhkan perjalanan ke negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron. Terus mengamalkan langkah-langkah kesihatan awam kendiri. Dapatkan vaksin COVID-19 termasuk dos penggalak dan juga laksanakan TRIIS. Polis Sarawak akan melakukan siasatan secara menyeluruh berhubung satu kejadian tembakan di Jalan Simpang 3 pada Rabu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail dalam satu kenyataan media pada Khamis berkata, buat masa ini, kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Menurutnya, suspek merupakan seorang lelaki tempatan yang berumur 24 tahun dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Anggota polis trafik dari Ibu Pejabat Daerah IPD Kuching telah melepaskan tembakan semasa cuba menahan sebuah kereta jenis Proton Saga berwarna kelabu dengan nombor pendaftaran JBP 6808 di Jalan Simpang 3. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan bahawa dua pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah ditahan bagi membantu siasatan kes rompakan berkumpulan melibatkan kerugian RM700,000 yang berlaku pada 10 Disember 2021. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan Rompakan Berkumpulan. Pegawai SPRM berumur 37 tahun dan 39 tahun tersebut telah ditahan reman bermula 16 Disember 2021 sehingga 19 Disember 2021. Justru PDRM menyeru orang ramai supaya memberi ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan secara telus dan adil. Kertas siasatan akan dikemukakan ke Kamar Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh terdekat. Semua populasi berusia 60 tahun ke atas dan melengkapkan vaksinasi tanpa mengira jenis vaksin serta penerima vaksin Sinovac yang berusia 18 tahun ke atas perlu mendapatkan dos penggalak selewat-lewatnya Februari tahun depan. Mana-mana individu yang tidak mendapatkan suntikan dos penggalak selepas Februari tahun depan, status vaksinasi akan ditukar sebagai tidak lengkap di aplikasi MySejahtera. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, individu tersebut juga tidak layak untuk menerima kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penerima dos lengkap vaksin COVID-19. Jelas beliau, sehingga hari ini, pihak berkuasa kawalan dadah PBKD telah meluluskan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech, vaksin CoronaVac keluaran Sinovac dan vaksin AstraZeneca sebagai dos penggalak. Justru pihak Jawatankuasa Kerja Teknikal telah mengesyorkan dos penggalak diberikan kepada semua penduduk berumur 18 tahun dan ke atas.
Langkah-langkah kawalan serta pencegahan varian baru Omicron, Denmark, Kanada, Nigeria dan India kini telah dimasukkan ke dalam senarai negara-negara yang telah melaporkan penyebaran varian Omicron dalam komuniti. Pengembara yang tiba dari negara berikut Australia, Norway, Amerika Syarikat, Kanada, Perancis, Nigeria, United Kingdom, Denmark dan India akan melalui protokol seperti ujian PCR COVID-19 dalam 2 hari sebelum berlepas, ujian PCR COVID-19 semasa ketibaan, pemakaian peranti pengesanan elektronik digital tracker semasa ketibaan di PMA pintu masuk antarabangsa, kuarantin wajib bergantung pada status vaksinasi. Ujian PCR pada hari kelima untuk kuarantin 7 hari dan hari ke-8 untuk kuarantin 10 hari. Penilaian risiko juga pada hari terakhir kuarantin dan akan dibebaskan dari kuarantin pada hari ke-8 atau ke-10 sekiranya tiada pelanjutan kuarantin dan ujian PCR yang kedua negatif. Ujian kendiri RTK-AG secara harian sewaktu kuarantin dan laporkan dalam MySejahtera untuk pengembara dari United Kingdom sahaja. Masyarakat sendiri sedar bahawa penggunaan telefon bimbit semasa menunggang atau memandu kenderaan menjadi antara penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Akan tetapi masih ramai yang mengabaikan peraturan ini. Tahukah anda bahawa kesalahan di bawah kaedah 17A LN 166 Palang 59 dikategorikan sebagai saman tidak boleh dikompaun dan kes perlu diselesaikan di mahkamah. Jika disabitkan kesalahan, hukuman denda boleh dikenakan sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih daripada 3 bulan. Sekiranya ia adalah sabitan kali kedua, hukuman denda sehingga RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Penggunaan telefon bimbit semasa memandu terbukti membawa kesan buruk kepada pemandu dan pengguna jalan raya yang lain. Ianya bukanlah omongan kosong tetapi merupakan hasil kajian yang sahih dari seluruh dunia. Jangan sesekali ambil mudah kerana tabiat ini bakal memusnahkan hidup anda. Fokus pada jalan raya bukan pada telefon anda. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada melibatkan 7 negeri hari ini. Hujan berterusan peringkat bahaya dijangka berlaku di Kemaman, Terengganu dan Kuantan, Pahang. Amaran hujan berterusan tahap buruk pula dijangka berlaku di seluruh Kelantan dan Terengganu. Keadaan sama di Pahang membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Jerantut dan Pekan. Selain itu, amaran hujan berterusan peringkat waspada pula mungkin berlaku di seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Pahang. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir atau hujan lebat di Sarawak membabitkan Meradung Sarike, Muka dan Bukit Mabung Kapit. Senarai barangan harga terkawal skim harga maksimum keluarga Malaysia berkuat kuasa 7 hingga 31 Disember 2021. Kategori ayam, ayam hidup, ayam standard dan ayam super. Manakala kategori telur ayam grade A, grade B dan grade C. Manakala kategori sayur, cili merah, tomato, sawi hijau, kubis bulat import Cina dari Indonesia kecuali Beijing dan juga kacang panjang dan timun. Bagi harga ayam standard, harga runcit adalah RM9.30 bagi semenanjung. Manakala bagi cili merah pula di semenanjung, runcit RM17 sekilo. Manakala tomato, runcit RM5.50. Bagi sawi hijau pula, runcit sebanyak RM7 di semenanjung. Manakala bagi kubis bulat diimport dari China dan Indonesia, pula runcit sebanyak RM4.50. Bagi kacang panjang, di semenanjung pula adalah sebanyak RM7 sekilo, manakala timun runcit RM4.50 sekilo. Dan yang terakhir, bagi telur ayam grade A, runcit adalah sebanyak 44 sen bagi sebiji telur. Manakala telur ayam grade B pula, runcit adalah sebanyak 42 sen. Manakala telur ayam grade C, bagi runcit pula adalah 40 sen. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Saya merayu sekali lagi kepada rakyat untuk kita patuh kepada semua SOP yang kita semua sudah hafal dan hadam sebenarnya daripada awal lagi.
iaitu pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga strategi ujian kita dan menerima dos penggalak kita. Saya sedar bahawa rakyat sekarang ini sedang marah disebabkan apa yang telah berlaku pada acara yang sepatutnya meraihkan kejayaan kerajaan. Kekhilafan telah berlaku dengan adanya beberapa insiden kesesakan yang saya sangat kesali. Jadi kita minta maaf kepada rakyat tentang apa yang berlaku, tetapi kita kena pandang ke hadapan, ya, dan kita kerajaan juga akan belajar daripada insiden yang telah berlaku dan kita akan buat lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Tetapi janganlah disebabkan kesilapan kita ataupun kesilapan kami di pihak kerajaan, rakyat juga tidak akan patuh kepada SOP. Kita kena sentiasa sama-sama berjuang untuk menentang pandemik ini. Izinkan saya jelaskan sedikitlah berkaitan dengan peranti tabung cerdik diumumkan oleh Menteri Kewangan sewaktu membentangkan belanjawan 2021 tahun lepas, ya, dan disebutkan bahawa tabung cerdik ini adalah hasil daripada sumbangan pihak GLC dan GLIC, ya, mana GLC, GLIC memberi sumbangan dan sumbangan ini diuruskan oleh Yayasan Hasanah. Yayasan Hasanah ini adalah satu yayasan di bawah Khazanah Nasional untuk memberi sumbangan peranti dan juga data, ya, kepada anak-anak ini, anak-anak yang terpilih. Bagaimana nak pilih? Itu Kementerian Pendidikan bantu. KPM bantu apakah kriteria sekolah, apakah kriteria penerima dan sebagainya. Maka untuk 150,000 unit yang telah ditetapkan itu, kita mula laksanakan pada awal tahun ini. Di peringkat awalnya agak perlahan, ya, kerana pada waktu itu seluruh dunia terkesan dengan pandemik, isu bekalan dan sebagainya. Itu merupakan satu cabaran. Namun begitu, hari ke hari jumlah yang telah diagihkan itu semakin meningkat dan unit ke 150,000 ya telah diagihkan pada 29 Oktober ya kepada adik Muhammad Danish di SMK Pinji di Ipoh Perak. Kita bersua kembali. Di saat keadaan ekonomi yang meruncing kesan daripada pandemik COVID-19 yang berterusan hampir 2 tahun, isu kenaikan harga keperluan asas kembali menjadi igauan ramai. Kenaikan mendadak harga barangan asas terutama makanan seperti ayam, ikan, sayur dan sebagainya memberi kesan yang begitu besar buat rakyat. Bukan sahaja kepada golongan berpendapatan rendah, tetapi juga mereka yang memulakan pekerjaan baru atau kehilangan pekerjaan akibat pandemik. Situasi ini tentunya memberi tekanan besar kepada mereka yang perlu bergelut untuk meneruskan kehidupan masing-masing, terutama yang mempunyai tanggungan besar dalam keluarga. Isu ini akan kami kupas dalam segmen Sudut Pandang sebentar saja lagi. Dalam Sudut Pandang pada hari ini, pastikan saya akan mengupas isu kenaikan harga barang asas bersama tetamu Tuan Samsul Nizam Khalil, Timbalan Pengarah Operasi, Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Sahi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Pastikan Saya dalam segmen Sudut Pandang, Tuan. Ya, terima kasih. Baik Tuan, apakah punca utama kenaikan harga barang yang berlaku ketika ini? Ya, terima kasih Cik saya kerana berjemput KPDN HEP untuk membincangkan dan berkongsi berhubung dengan kenaikan harga barang asas. Dan kita seperti mana kita sedia maklum sejak 2-3 minggu yang lalu telah hangat diperkatakan ya oleh masyarakat pengguna berhubung dengan kenaikan harga barang ini. Dan sebenarnya seperti mana yang kita sedia maklum dan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh kementerian berhubung dengan siri-siri penerangan dan juga perancangan di Bendia Basar dan sebagainya, bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang pada ketika ini ya, dan kita boleh katakan bahawa faktor dalaman dan juga faktor luaran. Dan tetapi semua ini adalah berkait rapat dengan pembukaan sektor ekonomi baru-baru ini sekitar bulan Oktober yang lalu, dan selepas negara kita beralih hampir pulih daripada pandemik, cabaran pandemik ketika ini. Untuk makluman, sejak pembukaan ekonomi yang lalu dan juga kelonggaran
selepas apabila rakyat mendapat 2 dos itu, dibenarkan untuk merentas daerah dan negeri dan juga pembukaan sektor sosial ya, dari segi aktiviti pelancongan dan sebagainya telah meningkatkan kepada permintaan yang tinggi. Jadi permintaan yang tinggi ini telah menyebabkan berlakunya gangguan dari segi rancangan bekalan, terutamanya dari segi penyediaan ataupun kesediaan pihak pengeluar dan juga pihak peladang untuk menyesuaikan dengan keadaan permintaan tersebut. Jadi oleh itu apabila untuk produktiviti barangan itu dari segi pengeluarannya agak pilihan dan juga mengambil masa. Sebagai contoh, kalau kita tengok isu yang sangat dekat adalah berhubung dengan harga ayam dan telur ayam. Jadi harga ayam ketika dihangat perkatakan mereka kenaikan dan juga berkekurangan adalah disebabkan oleh ayam ini adalah masa untuk yang diambil untuk pengeluaran ayam mengambil masa. Lebih kurang dalam 32 ke 35 hari sebelum boleh dijual, dan masa itulah sepanjang berlakunya perubahan ini menyebabkan berlakunya gangguan terhadap bekalan tersebut. Walau bagaimanapun ini juga ditambah dengan sikap berhati-hati pihak industri, pihak pengeluar berhubung dengan permintaan dalam pasaran, di mana mereka bimbang bahawa akan berlaku lockdown lagi dan sebagainya. Dan boleh dikatakan bahawa ketika PKP dan tidak berlakunya pengeluaran secara full force ya, ataupun secara kapasiti penuh, di mana atas faktor-faktor yang saya katakan tadi. Jadi untuk makluman, selain itu biasanya hujung tahun akan berlaku musim tengkujuh dan kerajaan memang menjangkakan perkara-perkara itu akan berlaku. Tetapi bagi tahun 2021 ini agak tidak normal dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, dan juga seperti mana sedia maklum bahawa faktor cuaca akan mempengaruhi produksi ternakan dan tanaman, dan juga faktor luaran yang kita perlu ambil kira, di mana faktor luaran ini disebabkan oleh isu input pertanian ya, seperti baja dan racun, dan juga bahan asas makanan ternakan seperti jagung dan soya kita import sepenuhnya daripada luar negara. Dan keadaan ini telah menyebabkan peningkatan kepada kos oleh pengeluar itu, dan di samping oleh permintaan yang tinggi dan telah berlakunya perubahan ataupun kenaikan dari segi harga bagi barangan tertentu. Untuk maklumat faktor kenaikan ini diperolehi oleh Kabinet HGP berdasarkan kepada hasil pemantauan kita, pemeriksaan juga kita di setiap rantaian seperti di peruncit, pemborong dan pengeluar, dan berdasarkan kepada input-input yang kita perolehi itu terdapat faktor-faktor inilah yang menyebabkan berlakunya kenaikan harga barangan asas bagi barangan tertentu. Dan tujuan kita melaksanakan pemeriksaan ya, dan juga pemantauan ini adalah untuk memastikan bahawa tidak berlakunya gangguan ataupun manipulasi terhadap bekalan dan seterusnya menyebabkan ketidakstabilan harga, dan seterusnya boleh menyebabkan peningkatan kepada harga barangan yang tidak terkawal. Okey, baik Tuan. Adakah pemantauan oleh pihak KPDN-HP sendiri mencukupi atau memerlukan kerjasama pihak atau agensi lain, Tuan? Ya. Jadi dalam hal ini, pemantauan KPDN-HP memang sentiasa bersiap siagalah untuk menangani isu kenaikan harga ni, sebab akan terus mengambil tindakan mengikut peruntukan undang di bawah KPDN-HP. Dan untuk makluman, KPDN-HP telah menggerakkan selama lebih kurang 2,200 anggota penguasa sedia ada bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti pencetusan harga, dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara bertikad di seluruh negara. Pada masa yang sama juga kita mempunyai lebih kurang 1,000 pegawai pemantau harga dan secara harian untuk memantau harga lebih kurang 480 jenis barangan di 1,500 premier seluruh negara, yang menjadi tumbuhan pengguna untuk memastikan kestabilan pergerakan harga. Selain itu juga KPDN-HP sentiasa melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan untuk menangani isu kenaikan harga ni secara berterusan, dan selepas ini saya akan kongsikan apakah tindakan-tindakan operasi-operasi yang kita lakukan
setelah jangka pendek, jangka panjang untuk memastikan dari segi kestabilan harga barangan dan memastikan tidak berlaku kenaikan harga yang tidak terkawal ini. Okey Tuan, apakah pesanan Tuan kepada peniaga dan pengguna di luar sana supaya kesan kenaikan ini dapat diminimumkan Tuan? Ya, jadi kepada peniaga, Kabinet IGP ingin memberikan pesanan supaya mereka dapat menjadi peniaga yang beretika dan sentiasa mematuhi segala perundangan dan yang dikuatkuasakan oleh kementerian, dan dengan memastikan supaya meletakkan tanda harga dengan jelas dan tidak menggelurkan pengguna dan menggunakan alat timbang yang telah disusahkan dan tidak melakukan aktiviti pencatutan ataupun pengambilan untung yang tidak munasabah. Dan perbuatan mengambil untung yang tidak munasabah ini perlu dielakkan, dan kementerian akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang didapati melakukan penggunaan untung yang berlebihan dan termasuk mengenakan kompaun ataupun mendakwa mereka di mahkamah. Dan dalam tempoh cabaran pasca COVID-19 ini, kita berharap bahawa semua peniaga dan rakyat dalam proses pemulihan ekonomi, janganlah ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga yang tidak keterlaluan, dan mungkin kita memerlukan sedikit prihatin tentang betapa seluruh negara masih belum pulih daripada sepenuhnya, dan kerajaan menyokong usaha-usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi dalam masa yang sama menjaga kepentingan pengguna dan peniaga supaya tidak begitu terbeban dengan kenaikan kos sara hidup ketika ini. Dan Kabinet IGP yang terus mengambil tindakan tegas dan mengikut benar-benar sedia ada bagi memastikan negara dan suasana perniagaan dalam negara kita dalam keadaan yang kondusif dan beretika. Dan selain itu, daripada pengguna pula kita menasihatkan supaya menggunakan kuasa yang ada pada mereka, termasuk membuat perundingan harga sebelum pembelian. Oleh itu, apabila kerajaan melaksanakan undang-undang seperti pendanaan tanah harga, adalah supaya pengguna dapat membuat pilihan sebelum mereka melakukan perbelanjaan. Jadi kuasa pengguna adalah merupakan langkah yang pencegahan yang terbaik sebelum mereka terkeliru atau dimanipulasi oleh peniaga yang tidak beretika. Dan Kabinet IGP ada melaksanakan aplikasi Flash Catcher di mana pengguna dapat melihat, membandingkan harga-harga di hypermarket, di pasar awam dan juga di kedai-kedai terpilih di seluruh negara dalam lokaliti tertentu supaya mereka membuat pembelian, dan di mana kita menggalakkan supaya aplikasi ini digunakan supaya di dalam itu terdapat lebih kurang 400 lebih barangan, dan mereka boleh membuat pilihan terhadap barang-barang yang perlu dibeli sebelum buat pembelian, dan oleh itu mereka dapat merancang perbelanjaan mereka. Okey, baik. Terima kasih Tuan Samsyul di atas perkongsian juga penerangan sebentar tadi, dan juga terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Sudut Pandang Pastikan Saya. Terima kasih. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kerajaan juga tidak berkompromi dalam memastikan keselamatan awam terus menjadi keutamaan. Kementerian Pertahanan telah meningkatkan kawalan sempadan melalui 37 operasi Ops Benteng dalam tempoh 100 hari. Manakala Kementerian Dalam Negeri telah memperkukuh penguatkuasaan keselamatan terutamanya dalam menangani isu parti. Melalui program ini seramai 136,929 orang parti telah dihantar pulang. Pelaksanaan inisiatif ini untuk meningkatkan kawalan keselamatan, memperkukuh penguatkuasaan dan pengurusan warga asing serta menurunkan kadar jenayah, seterusnya memelihara kebajikan rakyat.
Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Kita bersua kembali. Jangan lupa untuk saksikan langsung dari Parlimen ke-14. Ikuti siaran langsung di TV1 dan juga di RTM Klik. Bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada TV, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan menonton di mana saja anda berada. Baik, seterusnya. Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia PJRM bersama Universiti Putra Malaysia akan menganjurkan Karnival Rekreasi Luar Kebangsaan Malaysia Outdoor Recreation Carnival MOREC 2021 pada 18 hingga 19 Disember 2021 bertempat di bangunan TNC dan Bukit Expo Universiti Putra Malaysia UPM. Pelbagai aktiviti rekreasi yang telah disediakan, ayuh daftar sekarang sebagai peserta dengan hanya klik pada tautan yang tertera di Facebook rasmi. Dan juga Colloquium on Adventure dan Ecotourism dan bengkel jaringan antara aktiviti yang disediakan, dan juga ada jambori dan juga cabaran MOREC, dan yang terakhir klinik dan kejohanan golf jemputan. Baik, seterusnya Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2021, 4 hari saja lagi ke HPPNK 2021. Anda harus bersedia kerana mereka akan bersiaran secara langsung dari The World Trade Center Kuala Lumpur dari 21 hingga 23 2021 secara dalam talian. Ayuh pelbagai acara menarik disediakan untuk anda. Baik, Semarak Bahasa Kebangsaan pada hari ini Jumaat 17 Disember 2001, 9 malam, studio siaran langsung media sosial DPP, Jendela DPP di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan juga Telegram dan juga TikTok. Dan juga akan ada pengumuman keputusan pertandingan video warisan adat tradisi Siam, sayembara penulisan esei DBP KESA. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Saya edisi Jumaat 17 Disember 2021. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan sesekali kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.